Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu. Kita beruntung tuan-tuan sebab Negeri Sembilan adalah antara negeri yang memberikan kebenaran untuk menjalankan aktiviti kuliah, dikala ada beberapa negeri yang tidak memberikan kebenaran. Apa pun kita akur, kita terima dan kita taat sepenuhnya kepada segala arahan ataupun panduan yang disampaikan ataupun diberikan oleh Majlis Agama Islam, kerana mereka ini adalah golongan yang bertanggungjawab, yang telah mengambil segala perkara untuk dipertimbangkan sebelum memberikan segala perkara ataupun kebenaran dan juga panduan. Jadi alhamdulillah, pada malam ini seperti mana biasa kita menjalankan satu lagi sesi kuliah. Dan saya rasa macam agak lain pula malam ni. Pertamanya meja sampai ke depan ni, kan? Yang kedua ni ada kamera kat depan, kan? Okey, jadi itulah kita namakan sebagai new norms, dia kata, kan? Norma baru. Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya sebenarnya tak berapa nak setuju dengan perkataan norma baru ni, kan? Sebab saya lebih prefer kita guna perkataan norma sementara. Norma sementara, contemporary norms, lain sikit. Sebab apa? Sebab ada benda yang bagus. Bila datangnya COVID ini, kita husnuzon dengan Allah Ta'ala sebagai satu bentuk latihan, dan kita kena teruskan. Itu new norms, bagus. Perbaharuan ataupun norma baru yang mesti kita amalkan walaupun selepas berakhirnya pandemik. Antaranya apa dia? Antaranya kita mesti jaga jarak bila kita bersama dengan wanita, kan? Tu antara norma baru yang bagus, kan? Kalau sebelum ni kita tak jaga sangat, kan? Tapi ada benda-benda yang kita kena kembali kepada norma asal, kan? Contohnya macam kita tadi lah, bila kita sembahyang dengan jarak, bila kita sembahyang dengan jarak sebenarnya kurang baik, kan? Walaupun kita faham dari sudut masalah dan sebagainya, tapi bila kembali ke dalam norma, kita mesti dapatkan soft, kan? Tak boleh lagi kita nak jarak-jarak macam tu. Walaupun kita dah selesa lah jarak, tak boleh, kan? Mesti kita kembali kepada norma asal, dan itu yang saya sebutkan, maksudnya norma sementara, kan? Norma sementara, dan kita mesti kembali kepada norma asal. Tapi ada benda-benda yang baik sebenarnya yang kita mesti teruskan. Antaranya macam ni lah, kan? Bila kita ada lat sebegini, maka sahabat-sahabat kita yang agak tidak berkelapangan, maka mereka juga dapat ikuti daripada jarak jauh. Tapi dari sudut yang negatifnya, sepatutnya kena usaha untuk adil, kan? Sebab majlis agama ini ataupun majlis ilmu ini yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk apa? Litama'u ajran hadha. Allah Ta'ala, Nabi sebut, apa dia? Litama'u ajran hadha, maksudnya mengembangkan jalan sayapnya kepada litalibil ilmi, kepada orang yang menyampaikan, kepada majlis-majlis yang ada di dalamnya penuntut ilmu. Saya sebenarnya mengambil istifadah ni, saya mengambil berkat tuan-tuan, kan, yang datang untuk ilmu. Saya ni tak ada apa sangat, jadi alhamdulillah tuan-tuan, masa kita agak suntuk, kita terus kepada pengajian kitab kita. Sebelum ni kita dah sebut tentang kaedah untuk membersihkan najis, kan? Kita sebut, kita kata najis mutawassithah bagaimana, najis mughallazah bagaimana, najis mukhaffafah bagaimana. Najis mukhaffafah ini kita buang najis, kemudian kita rengis tempat yang terkena najis. Najis mughallazah ini kita buang najis, kemudian kita basuh 7 kali, dan 1 kali itu dengan basuhan daripada air yang bercampur dengan tangan. Dan najis mutawassithah ini seperti mana biasalah, kita buang najis, kemudian kita basuh tempat yang terkena najis tadi sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Dan kita dah sebut juga, bau itu datangnya daripada hidung, warna itu kita boleh kesan melalui mata, dan rasa itu kita boleh kesan melalui lidah. Jadi para ulama dah bahaskan, kita sebutkan sebelum ni, bahawa cukup dengan 2 hilang tadi, maksudnya warna tak nampak, bau tak ada bau, cukup.
Kalau tak confident, baru kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu rasa. Kalau tak confident, kita rasa sikit guna lidah. Kalau tak ada daripada lidah, maksudnya itu memang najis tu memang dah clear lah. Clear. Okey, kemudian pada malam ini kita sambung lagi pada muka surat 90. Cara menyucikan kulit bangkai selain daripada anjing dan juga babi. Ini tuan-tuan cerita tentang samak. Samak. Kalau kita Negeri Sembilan pakai samak ke? Kan kita kadang-kadang istilah ni keliru sikit. Ada negeri samak ni dia kata najis mughallazah, kan? Ada istilah pakai sertu dan sebagainya. Tapi dalam kitab kita pakai samak. Ya, kitab ni terjemahan daripada Jawatan Mufti Negeri Sembilan, maka kita guna samak lah. Jadi kulit bangkai itu tuan-tuan bila disembelih, kita dah cerita sebelum ni, dia jadi bangkai kalau binatang tersebut tidak disembelih. Tetapi kalau binatang tersebut disembelih, maka kulit itu kita boleh guna pakai balik. Kita boleh ambil manfaat daripada kulit binatang-binatang yang halal dimakan dan telah disembelih. Okey, jadi kulit binatang tadi mesti kita samak sebelum kita gunakan. Mesti kita samak. Jadi disucikan dengan cara disamak, iaitu membuang segala lendir. Membuang segala lendir pada kulit yang boleh merosakkannya jika dibiarkan dengan menggunakan test. Okey. Ada sabotaj tu. Biasalah. Okey, jadi kulit bangkai tadi mesti disamak. Disamak ni maksudnya apa? Buang lendir yang ada pada kulit yang boleh merosakkannya jika dibiarkan dengan menggunakan bahan yang panas dan juga tajam hingga tidak lagi berbau busuk dan juga rosak sekiranya direndam ke dalam air. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kulit tu kita dapat, belakang kulit tu, kan, belakang kulit tu kalau orang tak pandai lapar, dia mesti banyak daging, kan? Kalau orang tak pandai lapar, mesti banyak daging. Kalau orang yang mahir lapar ni, dia kalau ada sikit-sikit je lah daging tu. Daging tu satu benda yang lendir, yang berada di antara kulit dengan daging tadi, kan? Lendir yang berada di antara kulit dengan daging, itu yang kita mesti buang. Kita mesti buang sebelum kita boleh gunakan. Jadi proses buang lendir itu kita namakan sebagai samak. Proses buang lendir kita namakan sebagai samak. Itu yang kita kena buat. Okey, jadi nak buang lendir tadi ni macam-macam lah cara dia. Kita gunakan segala apa bahan yang boleh kita gunakan yang bentuk dia menghakis. Kalau sabun boleh, sabun lah. Tapi sabun biasanya tak boleh, dia mesti sesuatu yang tajam. Macam apa? Macam Clorox. Clorox. Sekarang kita ada sabun apa? Sabun sabun macam-macam sekarang ni, kan? Saya pun tak kerti nak sebut lah, orang rumah dia tahu lah, kan? Sabun-sabun yang sifat dia menghakis, kuat. Kuat menghakis. Maka kita boleh gunakan manjakani sebagai contoh, kan? Boleh kita letak situ, kita gosok, dia tajam. Dia tajam dan boleh menyebabkan lendir tadi terhakis. Dan antara bahan yang kita boleh gunakan adalah tahi merpati. Tahi merpati ni sifat dia tajam. Tahi merpati ni tuan-tuan, kalau jatuh atas ketok, kan, merpati lalu dia jatuh atas ketok, kalau kita tak buang tu, tahi merpati tu tak buang, boleh terhakis cat tu. Cat yang ada pada kereta tu boleh terhakis sebab dia tajam. Dia bukan macam tahi lain, kan? Kalau tahi kita tak jadi, tahi kita tak tajam, tahi binatang-binatang lain tak tajam. Tahi merpati khusus. Cuma masalah dia apa? Masalah dia najis. Sebab sebut tahi ni najis, kan? Najis apa? Najis mutawassitah. Tapi tak ada masalah sebab dalam proses sama, kita bukan semata-mata kita buang lendir ni, tak. Kita mesti kena bilas. Lepas kita dah buang lendir, dah selesai lendir tu, kita mesti kena bilas dengan air mutlak. Air mutlak. Maksudnya macam kita sucikan najis mutawassitah, kan? Kita bersihkan balik guna air mutlak dan kita biarkan kulit tadi dibiarkan dijemur dan sehingga dia kering. Selepas tu baru kita boleh pakai. Maksudnya samak tadi, proses buang lendir kita sebut satu, tapi sebenarnya dia ada langkah-langkah tertentu. Antaranya kita kena gunakan bahan yang bersifat menghakis, kemudian kita buang dengan cara kita gosok. Gunalah segala apa bahan yang kita boleh gunakan. Yang penting lendir tadi hilang. Lendir tadi hilang. Itu penting. Okay, jadi antara bahan yang biasa orang pakai, Clorox lah. Kalau sekarang ni bahan-bahan kimia lah. Kalau orang atuk nenek kita mari, mungkin dia gunakan apa? Dia gunakan bahan-bahan yang sifat sungai jadi kapur contoh, kan? Kapur, manjagani biasa orang guna, tahi merpati antara yang dia gunakan. Maka kita gunakan bahan-bahan yang panas ataupun tajam sehinggalah kulit tadi tidak lagi bau busuk. Sebab kulit ni dia sebahagian daripada bangkai. Dia sebahagian daripada bangkai. Kalau kita tak samak, maka kita tak boleh gunakan.
kita tak boleh gunakan, maka kita mesti samak. Itu adalah proses untuk menyucikan. Dan hal ini berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW. Nabi sebut apa? Nabi sebut apabila kulit disamak, maka ia jadi suci. Apabila kulit disamak, maka ia jadi suci. Jadi boleh gunakan. Selepas disamak kulit tersebut wajib dibasuh semula dengan air. Ini saya sebutkan tadi. Disebabkan bahan yang digunakan untuk menyamak atau bahan yang menjadi najis disebabkan terkena kulit yang belum suci ketika disamak. Okey, selesai bab samak ni. Bab kulit ni dia tak penting mana. Sebab apa tak penting? Sebab jarang orang pakai. Dia khususiat kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang berada dalam bidang ni lah. Orang nak buat frame dan sebagainya. Kita dekat Malaysia ni dah jarang sangat lah sekarang. Dunia moden kita ni dah meninggalkan seni-seni lama ni. Antaranya tadilah samak menggunakan kulit-kulit. Tapi kulit masih digunakan sebagai contoh untuk pakaian, kan? Sebelum digunakan untuk pakaian, maka kita kena samak. Kalau wanita digunakan apa? Beg tangan sebagai contoh. Nak hasilkan kasut, juga gunakan kulit-kulit tertentu, kan? Maka kita mesti samak. Kulit ular, kulit buaya digunakan, kan? Jadi mesti samak. Samak dan sehinggalah clear, bersih dan sebagainya, barulah kita boleh gunakan untuk pembuatan bahan-bahan. Kalau kita orang lelaki mungkin tali pinggang contohnya, kan, ataupun dompet kita. Dompet kita pun kita gunakan. Kalau kereta-kereta mahal, siapa ada kereta mahal, kadang-kadang dia gunakan untuk kursi dan sebagainya. Okey, kita masuk tajuk yang seterusnya. Kita nak habiskan tajuk tadi bersuci ni. Sebahagian najis yang dimaafkan, al-ma'fu anhu. Kalau kita baca kitab-kitab Arab disebut al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan. Ini clear, kita dah tahu dah. Islam agama yang mementingkan kebersihan. Bila kita sebut pandemik Covid datang melanda kita pada sekarang ni, satu dunia dah cecah juta lah, kan, yang terkesan. Kita boleh tengok macam mana amalan Islam tu sebenarnya begitu membantu. Antaranya basuh tangan, kerap basuh tangan, berwuduk, mesti memperbarui wuduk, kan? Kita orang Islam ni diajar supaya memperbarui wuduk. Antara amalan sunnah Nabi, bila kentut je berwuduk, bila kencing, lepas kencing berwuduk, kan? Lepas mandi berwuduk, kan? Sentiasa lazimi diri dengan berwuduk. Sebelum tidur pastikan berwuduk. Tu antara sunnah Nabi ajar dah, sebelum tidur berwuduk. Kalau kita fikir logik yang macam tak logik tau. Kenapa sebelum tidur nak kena berwuduk, kan? Tapi itu yang Nabi ajar. Betapa Nabi ni nak ajar kita supaya jaga kebersihan tu. Dan bila bangun tidur berwuduk lagi, kan? Berwuduk lagi, sehingga kan Nabi ajar kan orang bangun tidur ni dia ada 3 ikatan. Yang pertama dia kena sebut Allah, lepas ikatan. Yang kedua dia kena wuduk, dan yang ketiga dia kena solat. Maka 3 amalan dia buat ni lepas 3 ikatan yang syaitan ikat kita tu. Kalau kita tak buat ni, kalau anak nak mudur besok, kan, ataupun orang yang tak semayang dia bangun, Allah tak sebut, wuduk tak buat, semayang subuh pun tak buat, maka apa berlaku? Hidup dia tak ada keberkatan. Berkat ni maksudnya apa? Berkat ni maksudnya hidup dia tak rasa luas, rasa sempit, dia rasa masalah dia. Ni masalah, kan? Kita ni berkat ni bukan maksudnya kaya raya, kan? Tapi ada rasa cukup, ada rasa bahagia, ada rasa ketenangan. Rumah mungkin kecil tapi rasa bahagia. Rumah mungkin besar tapi rasa sempit je, rasa tak senang nak duduk dalam rumah, rasa nak keluar daripada rumah. Ni antara tanda-tanda hidup tidak berkat. Jadi kita tak mau yang macam tu. Jadi Islam ni agama yang pentingkan kebersihan. Justru Islam wajibkan kita untuk hilangkan najis di mana-mana sahaja, dan pelihara diri daripadanya. Kita elakkan daripada najis, kan? Najis ni walaupun kita dah nampak situ, tak ada kat kita nampak dekat situ, kita akan elak. Kita nak kereta, kita nampak ada tai lembu, kita mesti elak. Tak ada orang, tak ada orang bodoh tak pernah pijak tai lembu, tak ada, kan? Mesti kita akan elak, kan? Kita mesti elak. Dan kalau terkena pada kita, sudah tentulah kita nak sucikan ia. Islam juga telah menetapkan bahawa bersuci daripada najis sama ada pada pakaian, tubuh, tempat adalah salah satu daripada syarat sah solat. Syarat sah solat ni kita pastikan badan kita ni tak ada najis, tempat kita nak sembahyang ni tak ada najis, dan juga pada pakaian, pada tubuh, pada pakaian tak ada najis, pada tubuh badan kita tak ada najis, dan juga pada tempat tu tak ada najis. Kalau ada salah satu tu, maka sembahyang tidak sah. Okey, namun Islam adalah agama yang mudah dan tidak menyusahkan. Ini poin kita nak belajar hari ni, yang kita nak baca. Kita bukan nak belajar, tuan-tuan dah tahu dah, kan? Cuma kita nak peringat balik lah. Tuan-tuan pun nak peringat balik, saya pun nak peringat balik, kita sama-sama, kan? Jadi Islam ni agama yang mudah. Inna dina yusrun wa la yushadda din ahadun illa ghalaba, Nabi sebut, kan? Agama ni mudah dan tidak menyusahkan. Agama ni melainkan pengikutnya sendiri yang menyusahkan. Kita yang menyusahkan. Okey, oleh itu Islam memaafkan sesetengah najis yang susah untuk dihilangkan dan sukar memelihara diri daripadanya bagi memudah
dan mengelakkan sebarang kesulitan. Jadi Islam ni dia bagi kemudahan. Ada benda-benda yang memang susah kita nak elak ataupun susah untuk kita suci, maka termasuk dalam najis yang dimaafkan. Apa dia? Maka disenaraikan di sini. Banyak disenaraikan ni. Apa ni? Okey, nombor satu apa dia? Percikan kencing yang sedikit, yang tidak dapat dilihat sama ada pada pakaian ataupun badan, dan sama ada najis tersebut bersifat mughallazah, mukhaffafah atau mutawassithah. Bila kita kencing, kencing ni dia mengencing, mesti mengencing punya. Mesti mengencing. Tipulah kalau kita kata kencing tak mengencing. Kencing ni mesti mengencing. Baik lelaki, baik perempuan. Baik kita kencing berdiri, baik kencing duduk, mesti mengencing. Tapi bila saya sebut kencing berdiri tu, jangan tuan-tuan balik nanti amal kencing berdiri pula. Sunnah Nabi kencing duduk. Memang ada hadis kata kencing berdiri, Nabi kencing berdiri, tapi dia terbuka pada takwilan. Boleh jadi ketika tu Nabi Muhammad SAW ni dia sakit, dia sukar untuk duduk, maka dia terpaksa berdiri. Memang ada hadis. Maka ada orang kata, oi, sunnah Nabi kencing berdiri. Jangan tuan-tuan. Sunnah Nabi kencing duduk. Yang kata kencing berdiri tu dalam keadaan Nabi mungkin sakit, tak dapat nak berdiri. Ada waktu-waktu kita manusia kan, badan kita ada waktu-waktu, maka terpaksa berdiri. Mungkin Allah Alam, tapi maksudnya sunnahnya duduk. Okey, jadi bila kencing ni mesti pecik. Mesti pecik. Bila pecik tu sikit, al-ma'fu anhu, maka dimaafkan. Tapi tuan-tuan, bila satu macam ni, tuan-tuan jangan pula lepas ni al-ma'fu anhu maka kita suka-suka hati. Kencing tu bagi kuat-kuat, kencing biar berdiri, biar kena. Jangan. Kita kena hindar. Sebab di sana ada satu hadis lain. Satu hadis lain kata apa? Kata ada seorang lelaki berada dalam kubur dan diseksa. Kerana apa? Kerana percikan kencing. Maksudnya, kita ambil segala macam usaha untuk mengelakkan diri daripada terkena percikan. Tapi yang tak dapat nak hindar, itu kita tak boleh buat apa. Kan? Kita ambil segala macam cara. Maka kita boleh tengok ada orang, saya pernah jumpa ada ialah asatizah kita lah, ustaz-ustaz kita yang kadang-kadang dia ambil pandangan yang syadid sikit. Maka bila dia nak semayang, dia mesti tukar. Kalau dah ada pergi kencing guna kain ataupun guna seluar ke, lepas pada kencing tu dia akan tukar. Dia tak akan guna pakaian itu untuk semayang. Ada. Sebab risau pada hadis tadi termasuk. Memang kita risau. Sebab tu kita kata ambil langkah sebaik mungkin untuk pastikan percikan tu tak kena. Tapi mustahil tak kena. Mustahil tak kena. Sipir dia mesti mencik. Kan? Jadi kita ambil langkah yang terlebih terkurang itu kita serah pada Allah Ta'ala. Kan? Terlebih terkurang tu kita serah pada Allah Ta'ala. Maka percikan kencing tu, kata ulama mazhab Syafi'i kita termasuk dalam al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Okey. Nombor 2, sikit darah nanah, darah kutu anjing. Kutu anjing yang bukan anjing darah kutu anjing. Dan juga najis lalat, sekiranya bukan perbuatan manusia dan tidak disengajakan, maka termasuk dalam al-ma'fu anhu. Maksudnya darah tu sikit. Ada orang buat pertimbangan, dia kata dinisbahkan kepada besarnya duit shilling kan. Kecil pada tu maka boleh, tak ada masalah. Dan sudah tentulah bukan perbuatan manusia dan tidak disengajakan. Maksudnya apa? Kita ada jerawat, budak muda kan, dia suka picit. Bila picit tu maka dia kena cuci. Dia kena cuci. Kena cuci. Dan pastikan bahawa darah tadi ataupun nanah tadi kan, kita picit, orang cekam kan dekat kuku kan, dia panggil apa? Cekam kan? Dia panggil sakit apa tak lupa lah. Kalau saya panggil cekam lah kan. Kita cocok. Saya pun ada sakit tu juga kan. Kadang-kadang dia datang kan, anak-anak beranak saya semua ada. Yang lelaki ada, perempuan tak ada pula. Saya pun tak tahulah kan. Abang-abang saya semua pengalaman sampai buang kuku lah. Saya tak pernah lagi lah, na'udzubillah, takut juga tu kan. Pun dengar buang kuku, ya Allah, takut je kan. Bila kita picit, dia keluar nanah kan. Nanah tu memang najis lah. Apa-apa saja lendir, apa-apa saja yang keluar daripada badan manusia, maka dikira sebagai najis. Bila buang tu, bila keluar tu, maka kita kena pastikan dia tidak mengalir sebelum kita semayang. Kalau dia mengalir, kita tutup. Guna handy plus lah. Sekarang mudah handy plus lah kan. Ataupun kalau tak ada sangat, kita ambil tisu ke kapas ke, letak selotip, biar dia tak merebak. Biar dia tak merebak. Tapi selain daripada tu, sikit-sikit tu tak ada masalah, selagi mana bukan perbuatan manusia kita sengaja kan. Orang budak sekarang ada macam-macam kan. Darah dia suka apa, toreh badan. Ni haram tuan-tuan haram. Kalau ada anak-anak buat kadang-kadang tu, cintakan lelaki tu, dia toreh badan dia dengan nama lelaki.
Nak buat tattoo dia tahu dah haram, dia buat benda-benda macam tu benda-benda gila. Benda-benda gila, benda-benda yang menyakitkan tubuh badan ni, benda-benda gila. Jangan buat. Dalam agama kita melarang. Dia termasuk dalam hizun nafs, jaga badan. Maka kita tak boleh buat. Okey, dia sengaja buat. Tapi yang kita kata di sini al-ma'fu anhu ni yang tak disengaja kan. Yang tak sengaja kena paku contoh kan. Kita lepak-lepak dekat meja makan nanti, letak tangan, ada paku, terdarah sikit. Kalau sikit tak ada masalah. Kalau banyak melimpah sampai mengalir, ulama sebut sampai mengalir. Bila sampai mengalir tu tak boleh lah. Kita kena cuba elak lah. Maksudnya bila kita nak semayang, kita kena pastikan dia tak mengalir. Kalau mengalir juga, ada langkah-langkah lain lah. Contohnya macam tadilah, letak implan dan sebagainya. Nombor 3, darah luka atau nanah. Ni sama macam nombor 2 tadi. Walaupun banyak, dengan syarat terjadi dengan dirinya sendiri, bukan dengan perbuatannya dan tidak disengajakan, dan tak kena pada tempat lain. Ni maksud tak mengalir tadi kan. Mengalir ni maksudnya apa? Bila kena pap, kena ke tempat lain kan. Tapi kalau dia berdarah tu, orang kata tak bergenang lah, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan sebolehnya macam tadi juga dah, pakai handiplast dan sebagainya, supaya kita nak elakkan dia daripada terkena pada tempat lain. Nombor 4, tahi binatang yang mengenai biji-bijian ketika mengiriknya. Begitu juga tahi binatang ternakan yang mengenai susu ketika memerahnya, dengan syarat najis tersebut tidak banyak sehingga mengubah sifat susu tersebut. Kadang orang ada kambing, ada lembu kan, kita perah susu, kita nak minum. Orang Melayu jarang kan, biasa orang India kan, dia suka. Kita cari juga, cari bila anak ada sakit kuning. Anak ada sakit kuning, cari jaundice kan. Cari susu kambing. Masa tu mulalah pergi cari orang India kan. Orang India ni dia memang suka susu. Memang setiap pagi dia akan minum susu fresh. Kita ni tak lalu lah. Tak lalu kan. Saya pernah juga lah rasa tak lalu. Tuan-tuan pernah rasa susu ni tak? Susu kuda. Ya Allah, masam. Tak boleh pergi. Saya pernah dulu dalam satu bilik masa tu, sahabat-sahabat lah kan, ada ustaz-ustaz lelaki ni dan juga ada ustaz-ustazah. Yang lelaki ni minum semua tak boleh masuk. Yang perempuan minum suka. Perempuan dia suka masam kot tak. Yang ustaz-ustazah ni minum, sedap. Yang lelaki minum, tak boleh. Minum sikit kat lidah rasa macam nak buang terus. Tak boleh pergi kan. Ada seorang je kawan saya tu yang minum, yang boleh minum. Dia tu pun sebab dia kata ni obat, dia tak boleh, dia kena minum juga, dia kata. Dia ada sakit gawat yang kuat lah. Sakit gawat yang kuat, dia minum susu tu, susu kuda. Dia ambil daripada kuda Cina. Masa tu sebelum Covid dulu lah, dah berapa tahun lepas lah ni punya cerita ni. Susu kuda, susu lembu, susu kambing ni kita biasa dalam masyarakat kita kan. Susu kuda ni jarang. Kuda ni pun adalah orang bela dekat Malaysia ni, tapi tak meluas lah kan, tak ramai. Jadi beli daripada Cina. Dia kata perah je. Tapi nak cerita pada sudut najis ni apa dia? Bila perah susu tu, kadang-kadang susu tu binatang kan, sifat binatang kan, dia baring dan sebagainya, ada tahi. Maka tahi tu tadi selagi mana tidak mengubah sifat susu. Maksudnya bila kita bau susu tadi, tak ada bau tahi. Dan bila kita rasa tak ada rasa tahi, kita rasa tu tak geli lah, maka kita boleh minum. Kita boleh minum susu tadi. Tapi kalau dah banyak sangat sampai tahap warna berubah, melampau lah kan, itu kita pun tak lalu kan. Tapi tak ada masalah. Tapi maksudnya nak cerita dia, begitulah maksudnya yang dimaafkan. Kalau kita tak ada terlibat dengan industri perah-perah susu ni, tak ada isu sangat. Tapi kalau kita pergi ke pasar raya contoh susu, tapi susu sekarang ni, orang yang terlibat dengan industri ni dia bersih. Tuan-tuan pernah pergi kan? Kita pernah pergi kan, tengok dia mandi lagi kerap pada kita lembu tu kan. Memang bersih kan, memang bersih dijaga. Masya Allah. Ini antara hikmah orang buat industri ni, memang hebat lah. Jadi tahi binatang yang terkena tu memang tak kalau tak menghilangkan sifat susu tadi, maka tak ada masalah. Tapi kalau sehingga tahap menghilangkan sifat susu tadi, ada bau, ada rasa, ada warna berubah, maka kita tak usah minum lah. Itu dah dikira sebagai najis. Nombor 5, tahi ikan dalam air selagi air tersebut tidak berubah sifat dia. Tahi ikan, tapi tahi ikan ni jarang kita jumpa kan, berubah sifat kan. Begitu juga tahi burung di tempat-tempat yang ia selalu nak alik. Contoh, dia bagi contoh sini, memang contoh paling apalah, Tanah Suci Mekah. Kalau kita pergi Mekah kan, semua sahabat-sahabat pernah pergi Mekah kan, dekat Kaabah tu, ya Allah, dekat Kaabah tu kan, itu pun dah Masya Allah dah kan. Kerajaan Mekah cukup jaga kan, cukup jaga Kaabah ni, sehingga kan ada tukang cuci dan sebagainya pun kerap dicuci. Tapi pun kita boleh nampak kesan tu kan, memang cukup banyak merpati kan, merpati cukup banyak dekat Mekah. Dan ada masjid-masjid sebenarnya, kalau kita dekat Malaysia ni, ada tempat-tempat tertentu yang ada banyak tahi burung. Contohnya saya boleh sebut, kalau
antara ni Masjid Terapung kan, Masjid Terapung dekat Terengganu banyak tahi. Kalau tuan-tuan pergi masuk ke dalam tu, kat dalam tu memang ada satu kawasan dia macam tak tahulah, pihak masjid pun dah habis cara dah, saya ingat buat di tepi air kan, tepi laut, tepi pantai, tak pastilah macam mana burung banyak masuk. Mungkin musim saya pun tak pastilah, kita pun tak buat jemaah situ 5 waktu kan. Tapi kadang-kadang bila saya pergi tu memang saya perasan banyak, memang banyak. Jadi itulah kawasan-kawasan yang begitu tu kita kira pejam mata lah, pejam mata. Memang kita tak boleh buat apa. Memang kalau kita dekat Malaysia pun biasanya kawasan-kawasan industri kan, dekat rumah-rumah kedai kan, dekat kawasan-kawasan lok kedai biasa ada burung-burung banyak kan, dan tahi yang sangat banyak. Jadi kawasan-kawasan yang begini ni susah kita nak hindar, dia pun tak larat nak bersih dah, tak larat dah kan, tak boleh nak buat apa, dah jadi macam kampung burung. Kita take over kampung burung, marahlah dia kan. Kawasan dia dulu tandas aku, kau buat kedai, nak buat macam mana kan. Dah jadi kedai pun tempat aku membuang. Jadi kita pun terimalah. Okay, jadi memang sukar untuk kita elakkan, maka kita pijak pun tak ada masalah lah. Cuma ialah kalau kena dekat pakaian kita kena basuh lah kan. Dia najis mutawassitah, bukanlah satu najis yang berat untuk kita cuci kan. Kalau kena dekat pakaian kita, kena dekat badan kita, maka kita kena basuh lah. Kalau kena dekat selipar tu, kat tapak tu tak ada masalah lah, tak ada masalah, kita boleh ignore je, tak ada masalah. Nombor 6, darah yang kena bagi penyembelih sekiranya tak banyak. Orang tu kerja menyembelih, kerja dia menyembelih, kita tak nak buat apa. Dia sama macam najis kencing tadi lah kita kata kan, sama macam najis kencing tadi. Kencing tadi pun sama juga, kita memang hari-hari kencing. Orang tak kencing ni penyakit. Orang siapa tak kencing, kena contohnya apa, batu garang lah. Batu garang tak kencing, ya Allah. Saya tengok abang saya kena batu garang, ya Allah kan. Sanggup bayar berapa je nak bagi lepas air kencing keluar kan, nikmatnya kencing kan. Tengok abang saya habis berapa puluh ribu, ada insurans lah kan. Tebuk belakang, sebelum tebuk tu dia punya buah pinggang tu membesar 2 kali ganda. Doktor scan kan, tengok ya Allah tak boleh kencing. Tengah ceramah, abang saya tengah ceramah, rebah. Tengah ceramah depan orang macam ni, rebah. Rebah. Orang pun angkat bawa ke hospital. Tengah ceramah rebah, sebab batu garang tu kan, tak tahan nak kencing, sakit sangat. Tak tahan, dia kata sakit sangat, rebah, dia kata rebah. Kita tak ada lah masa tu kan, dengar dia cerita, ya Allah macam cukup sakit, kita tengok pun seriau. Jadi kencing tu pun susah kita nak hindar, sama macam orang yang kerjanya menyembelih. Kalau kita ni kadang-kadang menyembelih raya korban, kita pergi kan, setahun sekali tu pegang kan, setahun sekali tu je kita pegang lembu nak sembelih pun kan. Kalau setakat ayam tak ada masalah, ayam ni sikit je kan. Tapi kalau ayam pun kita ni bukan kerja menyembelih, sembelih ayam tu kadang-kadang maka tidak ada al-ma'fu anhu, tidak ada pengecualian. Maksudnya kita kena bersihkan. Tapi kalau kita ni kerja itu, susahlah kan, memang kerja itu, maka kita dianggap sebagai al-ma'fu anhu, sukar untuk dia ni kan. Yang ketujuh, darah pada daging. Ini pun termasuk al-ma'fu anhu juga, darah pada daging sebab memang dalam daging tu ada darah. Kalau daging tu tak ada darah, dah buruk tu kan. Daging tu tak ada darah, buruk. Daging kan, dia mesti ada darah kan, mesti ada darah. Sebab tu kita panggil daging merah kan, daging merah kan? Okey, 8, mulut anak-anak yang terdapat najis muntah apabila dihisap susu ibu. Ni kalau istilah saya panggil jeluak. Orang Negeri Sembilan panggil apa jeluak juga sama kan, jeluak kan, muntah keluar muntah. Jadi muntah kanak-kanak ni dikira sebagai al-ma'fu anhu, tapi jangan banyaklah. Kalau boleh kita basuh-basuhlah, basuh sebab dia datang daripada susu ibu. Susu ni memang boleh minum, kita pun boleh minum kan. Tapi tak jadilah anak susuan kepada isteri kan. Tak jadi anak susuan boleh. Okey, nombor 9, debu jalan yang kena pada seseorang. Tapi debu ni dia bukanlah najis sebenarnya kan, dia cuma kotoran biasa boleh kita buat semayang. Cuma yang bila dia sebut debu jalan ni, maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang debu jalan ni ada kencing kucing, ada kencing anjing, kita tak tahu kan, kan kambing lalu berak keluar makjun. Sekarang dah tak jumpa makjun dah, dulu selalu jumpa makjun kan. Anjing berak keluar makjun, banyak makjun dia keluar kan. Datang motor, datang kereta, kita tengah jalan kaki, zoom, debu kena kat kita kan, teruk kan. Kalau lori lalu, debu naik kan. Tak ada masalah, al-ma'fu anhu
Walaupun situ pernah dikencing ataupun diberak oleh binatang-binatang tertentu, tak ada masalah. Sebab kita pun tak nampak kan. Dia kira kotoran biasa lah. Dia bukan najis. Okey. Nombor 10 yang terakhir, bangkai binatang yang tidak berdarah. Boleh buat